Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tugas Rasul menerima wahyu, di mana terkandung di dalamnya ilmu dan ad-din daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara dan wajah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. An-Nisa ayat 163. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu ataupun wahi kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahi ataupun wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Di antara tugas Rasul ialah menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam perkara yang berkait dengan akidah, kepercayaan kepada Allah, ataupun perkara yang berkait dengan urusan dunia. Semua perkara ini dinamakan ad-din, diterjemah dalam bahasa Melayu dengan makna agama, tetapi maksudnya lain dengan agama mengikut kefahaman orang Melayu dan orang putih. Agama mengikut kefahaman orang Melayu, orang putih yang terpengaruh dengannya ialah perkara yang berkait dengan Tuhan. Adapun perkara yang berkait dengan dunia tak ada kena mengena dengan agama. Padahal makan kita, minum kita, pergaulan kita, berniaga kita, semua berkait dengan agama. Ada halal dan haram. Di sini kita kena faham, dimasukkan dengan ad-din dengan makna yang lebih luas. Semua ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkait dengan urusan akhirat, urusan dunia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di keliling manusia. Nabi-nabi dan rasul-rasul menerima ilmu secara langsung daripada Allah Ta'ala, secara wahyu ataupun wahi. Wahi ialah firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada orang-orang yang dilantik menjadi rasul, sama ada dengan mendengar suaranya sahaja, tak nampak Jibril, ataupun nampak malaikat Jibril dengan rupa malaikat yang bercahaya, ataupun malaikat Jibril itu merupakan dirinya dengan manusia, tasyakul. Dan wahyi juga melalui mimpi yang benar. Allah Ta'ala jadikan mimpi yang benar, mimpi dalam keadaan sedar, jaga walaupun tidur, boleh berfikir, dia beri kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di mana ilmu secara wahyu ini disampaikan kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebut dengan Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudian daripadanya. Mengapa tak disebut Adam? Adam juga adalah rasul dan nabi. Nabi Nuh ialah nabi yang pertama berjuang. Sebelum Nabi Adam tidak ada berjuang. Kerana mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, manusia dalam keadaan beriman kepada Allah yang Maha Esa sejak Nabi Adam alaihi salam, sehinggalah Adam dimatikan, dan 1000 tahun selepas wafat matinya Nabi Adam alaihi salam, barulah manusia melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Manusia mengadakan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala.
Sebelumnya mereka mengerjakan maksiat, buat dosa, tapi tetap menerima hukum Allah Ta'ala. Selepas 1000 tahun, ada kalangan manusia yang buat pandai, melantik sekutu bagi Allah, Tuhan-Tuhan yang dipuja, yang disembah, dan mengadakan peraturan-peraturan hukum hakam yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melantik Nabi Nuh alaihi salam menjadi rasul dan nabi yang pertama yang berlawan dengan mereka yang menyeleweng ini, sehingga diberi tempoh 950 tahun kepada umat yang durhaka yang lawan Nabi Nuh. Lalu Allah menurunkan taufan yang menenggelamkan mereka, semuanya malaikat orang-orang yang beriman. Manusia yang dilahirkan kemudian adalah daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam, daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam lahirlah berbagai-bagai bangsa di dalam dunia ini. Dengan sebab itu disebut di sini Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi kemudian daripadanya, yakni wahyu yang berkait dengan ajaran Allah, sehingga berlakunya perjuangan, berlakunya berlawan sehingga mati ke diri, menentang mereka yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyampaikan risalah Allah kepada hamba-hambanya. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Suratul Maidah ayat 67. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakannya, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Tugas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah memberitahu kepada manusia, menyampaikan kepada manusia, mengajar kepada manusia apa yang diberi ilmu kepadanya secara wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia beriman dan beramal dengannya. Rasul-Rasul wajib menyampaikan, wajib memberitahu, tidak boleh menyembunyikan apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Suratul Ahzab ayat 39. Artinya, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, yakni kepada Allah sahaja, dan mereka tidak takut seorang pun malaikat kepada Allah, dan cukuplah Allah yang maha membuat perhitungan. Rasul-Rasul ini menyampaikan ajaran Allah dengan berani, tidak takut kepada sesiapa. Walaupun tak ada orang ikut, mereka tetap menyampaikan. Walaupun dibunuh, mereka tetap menyampaikan. Di dalam surah Yasin disebut 3 orang Rasul, seorang pengikut sahaja, yang ditangkap, yang dijijak sehingga tubik perut, tetap menyampaikan. Rasul-Rasul tidak takut, malaikat kepada Allah sahaja. Walaupun mereka dibunuh, Allah Ta'ala jadikan mereka mati dibunuh. Ada Rasul yang tak boleh dibunuh, dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai mukjizat, musuh tak sapa. Ada Rasul yang dikurung dalam telaga, diletakkan batu yang besar, seorang saja yang mengikutnya, yang menghantar makanan kepadanya. Orang tak tahu ceritanya. Malaikat diberitahu kepada Nabi SAW. Dia beritahu kepada nabi-nabi yang kemudian daripadanya. Allah Ta'ala mendedahkan bahawa Rasul-Rasul ini tidak takut malaikat kepada Allah. Walaupun raja-raja yang besar, walaupun seluruh dunia lawan dia, dia tak takut Rasul-Rasul ini. Tetap menyampaikan ajaran Allah. Walaupun dia mati dibunuh, dia dizalimi, dibuat apa sahaja, macam Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, macam Nabi Yahya disembelih, dan beberapa orang nabi-nabi di kalangan Bani Israel
ramai nabi-nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kerana rasul-rasul ini tidak takut malaikat kepada Allah. Mereka berani menyampaikan ajaran Allah, tak kira siapa dia. Yang keempat, menjelaskan kitab-kitab Allah dan menerangkan segala kekeliruan yang ada dan kelalaian manusia daripada apa yang terkandung di dalamnya. Di antaranya ialah menjelaskan kitab-kitab Allah. Allah Ta'ala menurunkan ilmu kepada rasul-rasul ini. Kalau banyak, menjadi kitab. Kalau tak banyak, sahifah sahaja. Beramal dengan kitab yang dahulu daripadanya, yang diturunkan berasul yang dahulu, ataupun kitab yang khusus diturunkan kepadanya, ajaran-ajaran yang banyak. Dan rasul-rasul ini menyampaikan apa yang ada dalam kitab Allah, menjelaskan kekeliruan. Kalau ada kekeliruan, kalau ada penyelewengan daripada ajaran rasul yang terdahulu, dia dedahkan. Macam nabi-nabi Bani Israel mendedahkan penyelewengan Bani Israel daripada kitab Taurat. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, menerangkan penyelewengan kaum Bani Israel daripada Taurat, menerangkan penyelewengan orang Kristian daripada Injil dan Taurat. Mana Quran mendedahkan penyelewengan mereka. Di antaranya ialah dalam Taurat ada hukum qisas dan hudud. Qisas dan hudud. Dalam Quran ada hukum qisas dan hudud. Sama dengan Taurat juga. Kaum Bani Israel dah tinggal. Kalau ada orang Islam tinggal juga hukum ni, maka macam Bani Israel lah juga. Ini kena faham. Ini dia. Di mana Rasul-Rasul ini menyatakan kitab Allah. Berhubung dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas wa ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Surah An-Nahl ayat 44. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Al-Quran mendedahkan ada nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dahulu. Ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dahulu. Sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Adam dan lain-lain. Dan ada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Taurah, Zabur, Injil. Firman Allah Ta'ala, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur." Surah Ibrahim ayat 5. Artinya, dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, yakni tanda-tanda kami, mukjizat-mukjizat kami, ayat yang dilihat, yang menyalahi adat, tongkatnya menjadi ular, keluar cahaya daripada tangannya dan lain-lain. Dan ayat-ayat yang dibaca, iaitu kitab Taurat. Kami berkata, hendaklah engkau keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah. Kerana pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang sabar, yang bersyukur. Di mana Nabi Musa menyampaikan kitab Allah, menyelamatkan mereka daripada kezaliman Firaun dan kesesatannya. Menentang Firaun, menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman Firaun dan kejahatannya, dan menyelamatkan Bani Israel daripada kesesatan Qarun. Qarun ni Bani Israel juga, yang sesat dengan harta, dan orang-orang yang seperti Qarun. Nabi Musa menyelamatkan mereka dan mengingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Hari Allah menghukum orang-orang yang zalim, yang dibinasakan di dunia, dan hari kiamat. Dan hari Allah memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman di dunia dan hari akhirat. Banyak hari-harinya
yang terbesar ialah hari kiamat. Wallahu a'lam.